Hey, what up guys, your boy Bobby D, I'm your host and hari ini anda sedang menyaksikan HMO Wednesday Night Live Show Special Edition. Sebab macam hari-hari biasa kita ada one local rappers yang akan kita interview, but hari ini kita ada Lucas Sikta in the house, yo. Yo, sup. Okay, before kita interview Lucas Sikta, kita nak make sure yang mana berada dekat dalam kamera sekarang, yang berada dekat dalam live sekarang ini, make sure you guys comment, share this video because kita nak make sure video ni ditontoni oleh orang-orang sekalian semua. Okay, malam ini kita bersama dengan Lucas Sikta dan kita akan interview sikit, serba sedikit tentang Lucas Sikta. So harap-harap Lucas Sikta boleh menjawab dengan setelus-telusnya lah. Boleh, insyaAllah. Alright, so first of all, boleh tak Luka perkenalkan diri dulu ataupun beritahu background Lucas Sikta, umur berapa, duduk dekat mana ke? Macam tu macam contoh, itu contoh. Itu contoh. Bagi yang tak mengenali, saya Lucas Sikta, berasal daripada Kuantan Pahang. Guantanamo dan saya tak merokok. Okay, tak merokok Tak merokok. Vape? Vape tak juga. Tak juga? Tak juga. Okay, tak apa. Lucas Sikta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Alhamdulillah. Betul, Saya sihat. perlu contohi Lucas Sikta, okay? Sihat. Saya Sihat. terlebih sihat. Tak, sihat. Alhamdulillah, sihat. syukur Alhamdulillah. nikmat. Okay, so nak tanyalah bagaimana Lucas Sikta berkecimpung ataupun terjebak dalam industri hip hop. Kita cakap hip hop dulu lah, scene hip hop lah di Malaysia. Terjebak macam mana? Spark dia. Dia punya sepakan tu. Sepakan. Sepakan Wow, tu okay. datang daripada bila saya dengar lagu Tupac. Tahun bila tu? Tahun 2003. 2003, 2004 macam tu. So that time memang Luka nak masa tu tengah fasa mencari diri. Mencari makna diri. Yes, tengah aku nak jadi apa ni kan. Tengok dekat budak-budak kalau kita masa sekolah kan, tengok budak ni atlet. Budak atlet. Laju semua. Laju kan, main bola semua best kan. Lepas tu ada yang satu lagi budak ni macam budak cool. Betul. Geng budak cool, geng budak smart. Budak smart jenis kayu-kayu. Lepas tu ada yang lain-lain tu, masa tu ada culture apa kita panggil, ada punk, skinhead. Betul. Apa lagi, grunge. Dekat Kuantan kuat Dekat Kuantan kuat bro. Bro kat Kuantan bro. Okay. So dalam masa tu pun dengar juga sebelum dengar Tupac tu ada juga dengar Nirvana, dengar lagu-lagu System of Down. Dengar semua benda dengar, Sum 41 semua benda, tapi yang lekat, yang menarik hati lah orang kata. Yang lekat Tupac. Lagu Lil Homies. Lil Homies. First lagu yang dengar Lil Homies. Shock lah lagu tu. And then layan the whole album. Nice. Okay. Alright. So macam mana boleh minat rap? Kenapa tak genre lain? Kau tahu tak? Aku dengar lagu tu. Sebab tadi petik Nirvana apa semua kan. Aku dengar lagu tu. Aku ni jenis observer tau. Okay. So tengok budak-budak grunge macam style macam sikit tau. Kan? Macam mana tu? Dia macam tak kena dengan hati lah, tak kena dengan jiwa. Tengok budak skinhead macam style macam tu. Tengok budak punk style macam tu. Lepas tu tengok hip hop ni macam macam shock pula kan, pakai seluar guni-guni ni kan. Baggy lah. Pakai seluar guni kan. Baju size 5 XL lah. Itu lah 5 XL. Macam nampak aku besar pula kan. So terus daripada situ tertangkap dengan style. Lepas tu daripada segi muzik pula tertangkap dengan Tupac tu, memberi sepakan yang baik di muka. Okay. Lepas tu sebab sebelum tu aku macam fikir juga macam macam dulu kalau kau nak hip hop kau kena tahu elemen bro. Betul. Berapa elemen kat hip hop yang ada kan? Setahu aku 4 lah. 4 kan? 4. Tapi sekarang tahun 2020 diorang cakap ada 5 tu.
Aku dengar ada 6. Ada 6 pula? Ada 6 tu, tapi tak tahu mazhab mana tu. Aku dah terlepas iOS berapa ni? Aku pun tak tahulah, aku mungkin tak update dah lama sebab duduk dalam gua. Betul, maksudnya aku lagi lambat lah. Aku 5, kau 6. Kau aku atas 6. lagi kan? Aku duduk dalam gua tapi berita sampai. So macam kau dah next level bro. Kau duduk dekat dalam lubang cacing pun orang akan bagi tahu kau info bro. So macam masa tu ada DJ, ada graffiti, ada b-boy dan ada rapper MC kan. Betul. So nak jadi DJ time tu, kau nak beli turntable tu punya mahal. Kau nak tengok pun segan. Betul. Lepas tu graffiti, aku punya tangan macam Parkinson sikit kan. Ada shaking lah. Ada shaking Kita kan? Kita sama Kan macam nak buat tu, tapi bila kita buat, bila kita tengok orang buat macam cool Zal, mesh ni aku buat jadi lain. Tu yang buat D jadi O tu. Ya, betul tu. So benda dah tu, biasa. So benda tu aku macam b-boy aku try terselio pula tangan. Faham? Aku tak boleh. So aku macam aku fragile ni, mungkin aku kena music. So tu yang melekat kat rap tu. Okay. Itu dia, menarik kupasan daripada Luka Sikta bagaimana dia jatuh cinta dengan rap bukan skinhead. Tapi skinhead lah ni. Tapi gaya dia ada skinhead sikit lah. Rambut dia skin fade. Gitu. Memang clean shave terus. Clean shave ikut tupak kan. Ikut tupak betul. Lega. Aku pernah botak habis tapi aku tak lawa, gemuk kan. Botak nampak macam potato kau tu. Potato So aku macam lupakanlah hasrat tu. Okay. Alright. So aku nak tanya lah kan. Okay, macam kita sedia maklum lagu-lagu Kimi dan juga Luka Sikta, Luka buat produce sendiri, betul? Penerbit muzik dan juga penulis lirik. So maksudnya memang basically daripada A to Z is memang Luka sendiri lah yang buat kan. Betul. So nak tanya, daripada mana inspirasi ataupun resepi yang Luka ambil untuk produce a song? Dia first, sebelum kau nak buat lagu, kau kena tahu konsep. Okay. Konsep lagu tu macam mana, feel dia macam mana. Lepas tu baru kau create jalan cerita dia. Lepas tu yang lain-lain tu dia akan masuk je kat dalam kepala. Lepas memang kau dah auto lock, lepas kau dah lock konsep tu, and then jalan cerita, baru kau tahu apa nak buat. Faham? So benda tu lagi laju dan efisien cara pembuatan dia. So setengah orang cakap tak dapat abang. Mungkin korang punya cara, mungkin korang kena menulis dulu apa korang rasa, lepas tu baru cari muzik. Betul. Setengah orang mungkin ada muzik baru boleh menulis. Betul. Lepas tu ada yang setengah orang boleh buat dua-dua. So aku rasa aku boleh buat dua-dua lah. Itulah memang nampak dekat Luka Sikta memang kelebihan yang ada pada Luka is Luka can produce and Luka can rap also. Tak ada. That's a good thing bro. Ada, jangan humble bro. Jangan macam tu. Aku boleh pantun lah. Macam boleh tu, berpantun lah. Boleh berpantun je. Rap tu terlalu macam sangat. Rap berpantun Okay. So dari okay, bila produce tu Luka kepala otak seorang je ke ataupun dengan Kimi sekali? Aku kalau music banyak aku. Banyak ke Luka je lah? Memang banyak aku. Kalau macam daripada konsep lagu ataupun melodi, banyak Kimi. So kita orang kan macam aku buat, macam kalau aku buat beat macam contoh Nusantara. So Kimi akan masukkan melodi tradisional lah, automatic. Dia macam snap je. So kalau aku bagi beat yang macam hype, dia akan keluar benda lain pula. Selalu macam tu. Selalu aku akan buat music dulu, and then Kimi akan masuk dan buat melodi. Lepas tu cerita dia selalunya Kimi yang create cerita tu lah. Aku follow apa yang dia ceritakan. So Kimi yang akan jadi anchor untuk lirik lah. Lirik direction cerita tu dia lah. Faham? Direction music memang sepenuhnya aku lah. And then kadang-kadang dia ada datang angin, dia minta benda pelik-pelik. Aku pun buat, tapi aku improvise sikit pelik tu. Maksudnya tak adalah nampak pelik ke Kimi terus lah macam tu. Betul, tak ada nampak pelik ke laut. Dia ada nampak darat sikit lah. Ada direction lagi lah. Nampak lagi lah laluan. Dia nampak rumah api dekat tepi laut tu kan. Betul. Okay, setiap lagu yang Kimi dan Luka produce lah, yang setakat ni lah bunyi dia agak dark and agak bunyi macam traditional, agak Nusantara. So in the future lah Luka and Kimi ada tak plan untuk buat like lagu macam type yang lain, ataupun nak experiment new thing, ataupun nak experiment new type of beat right now? Macam sekarang kita ada drill,
kita ada trap yang macam Drip kan sekarang Drip punya drum line Drip betul. punya style. Macam mana cakap bila sound tu Nusantara ni, bila Kimi dengan Luka. Oh, that's the identity. That's the identity. Bila kami asing-asing, Kimi ada sound dia, Luka ada sound Luka sendiri lah. Kami bukannya group, sebab tu panggil duo project. Bila sebab masing-masing ada direction masing-masing, tapi bila bersama tu kita orang dapat lock, okay yang ni kita buat yang ni. Kalau kita berdua, yang ni kita buat. So yang tu yang keluar bunyi Nusantara. Nak cakap bunyi dark tu sebab aku selalu main note Jawa weh. Betul, bunyi apa, Cak Lempong Cak Lempong ada joget ada so benda aku masukkan dalam trap beat. Trap beat ni dah heavy. Trap beat saja memang dah heavy. So masuk Jawa dan juga benda-benda yang sewaktu dengannya dia jadi Bobby. Dia jadi Bobby. Besar macam bukan Bobby. Heavy tapi dah jadi Bobby lah. Jadi Bobby. So benda tu nak cakap gelap, Bobby tak ada gelap sangat. Cerah-cerah kan, cerah-cerah. Sawo matang orang panggil. Sawo matang. Okay, so benda tu mungkin sebab konten kita orang juga, konten yang macam penulisan aku dan Kimi decide nak standardize kan custom bahasa tu sikit lah. Sebab kita orang pun datang daripada sekolah yang macam korang tahu kan. Sekolah yang sangat orang nak masuk. Sekolah. Semua kalau boleh nak masuk kat sekolah tu, tapi so itulah daripada sekolah tu, so kena represent apa yang kita orang dapat daripada situ dan kita orang buat dengan cara sendiri. Faham? Olahkanlah dengan gaya tersendiri untuk dapatlah identiti Kimi dan Luka macam tu. Yes. Alright, so nak tanya sikit lah pengalaman Luka and Kimi berkolaborasi dengan Datuk Siti Nurhaliza dan juga M. Nasir. Macam mana perasaan bila dapat tahu gabungan lagu tu nak dihasilkan? Macam mana? Boleh cerita tak gugup ke bila first time jumpa M. Nasir tu terkencing dalam seluar ke? Tak pun macam chill dah selalu lepak kedai kopi sama-sama ke macam mana? Cuba cerita sikit. 2018 Gonokara keluar viral. Lepas secara jujurnya aku dan Kimi tak ready benda tu berlaku. So kita orang tak ada lagu penyambung kepada lagu tu. Sebab tu kita orang diam selama setahun. Faham? So dalam masa setahun tu memang lepas siap Gonokara, lepas bulan atau lepas 2 minggu 3 minggu kita orang post, kita orang terus masuk studio buat lagu Zuhud dan Tujuh Nasihat. Siap dulu. Dan ada lagi satu lagu. Ada dalam 5 lagu yang memang konsep dia Nusantara. So dalam masa tu juga aku dengan Kimi buat je lagu Zuhud tu. Memang Kimi ni dia punya alien dia boleh main buat mimik suara orang tau. Dia boleh buat maksudnya tiru gaya suara. Memang bunyi memang sebiji. So dia buat style Nasir masa tu. Okay. So aku cakap sebab kita orang publishing kita orang ada connection dengan Luncang Mas juga. Kita orang ada publishing pun ada diorang. Okay. So aku macam aku discuss Jimmy, kita try lah. Kan kita try. Lepas tu seminggu lepas tu aku pergi ke Luncai untuk register lagu-lagu yang lain lah. Masa tu tak terfikir pun lah. Aku spontan je tanya kakak admin tu, cakap Kak nak featuring dengan Datuk M. Nasir boleh tak? Okay. Selamba lah. Aku macam sempoi macam Kak, kalau kita orang ada lagu nak featuring dengan Datuk M. Nasir boleh tak? Masa tu Gonokara tengah pergi kawan, so tengah viral. So aku fikir macam it's a good strategy juga untuk good move lah actually kan? Sebab lagu Gonokara tu pun dah tengah agak memang dark and then kena dengan soul M. Nasir, betul tak? Lepas tu lepas daripada cakap tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu lepas tu ada appointment dengan site Luncai lah. Abang Kion ada sekali dengan Nabila sekali. Datuk M. Nasir ada hanya pada last meeting, iaitu meeting yang kelima. Wow, selepas mengharungi 4 meeting baru jumpa nak featuring dengan orang M. Nasir baru jumpa. Wow. Baru jumpa dia dan bercakap directly dengan dia. First soalan dia masuk dalam bilik meeting tu, dia duduk, dia tengok kita orang, cakap pasal lagu Gonokara. Lepas tu dia dengar lagu Zuhud, dia cakap kau nak aku buat apa? Okay. Korang nak aku buat apa?
Takkan nak suruh b-boy pula kan. Aku ingat lagi time tu aku macam aku duduk tegak Kimi pandang aku pandang Kimi. Kimi explain lah. So Kimi explain bahagian yang suara dia tu okey Datuk nyanyi ni sini. Lepas tu kita orang open sebenarnya lirik kita orang open untuk Datuk M Nasir ubahkan. Betul. Dan melodi. Tapi kesudahannya macam korang semua dengar dia tak ubah langsung lirik, cuma dia improvise bab nyanyian. Dan aku rasa benda tu sangat terharu lah. Benda tu achievement macam wish. Achievement unlock tu. Dia macam it's an achievement lah untuk kau. Serius lah, tak nak tukar apa-apa kan. Sebab kita orang harap gila dia tukar lirik ke apa benda kan. But dia cakap benda dah ada. So situ terjadinya lah Zuhud. Dan selebihnya yang korang tahu lah. Datuk Sri Siti Nurhaliza Kak Iti pula sangat-sangat langkah kanan. Lepas lagu Zuhud keluar hujung tahun lepas je lah aku. Awal tahun 2020. Awal tahun 2020 kebetulan masa tu Kak Iti memang tengah cari lagu untuk siapkan album dia yang sekarang ni. So aku dengan sepantas kilatnya dengan selamba aku cakap dekat Mr. Herman Universal Music. Aku cakap bos try pitch lagu lah kat dia. Dia meeting hari ni aku jumpa bos. Hari ni Isnin, Rabu dia pergi meeting, Rabu tu terus dia lock. Manager Siti dengar, dia cakap ni lah lagu yang kita orang cari. Terus on 2 hari ke 3-4 hari lepas tu terus masuk recording. 4-5 hari lepas tu aku terus mix master. Tu paling laju sekali pernah aku buat power lagu. Tapi lagu tu meletup guys. Okay, nak beritahu sikit lah, lagu berkualiti tak semestinya ambil masa yang lama Tak. Dia sebenarnya macam ni lah. Sebab lagu Tujuan Nasihat pun kita orang buat 2018 macam aku cakap tadi. Lepas keluar Gona Kara kita orang buat Zuhud, Tujuan Nasihat dan ada 2 lagi lagu yang berkonsep Nusantara. Tapi tak ada penyanyinya lah. Tapi memang tak kita tahu orang, siapa lagi nak kolaborasi. Cuma kita orang dah tahu siapa Naim. Lepas tu cuma dalam masa tempoh yang Zuhud dah keluar sebentar, aku just improvise apa yang ada. Dan mengenalah dengan apa yang kita orang nak tu. Contoh Datuk M Nasir kena, Datuk Sri Siti Nurhaliza pun kena. So alhamdulillah rezeki kan. Tepat memang tepat dengan orangnya. Tapi faktanya lagu tu dah siap 2018. Maksudnya memang hantar demo tu part yang Datuk M Nasir, Kimi yang kira macam yang nyanyi ajuk suara. Wah. Kimi. Menarik. Tu Kimi. Okay guys. Itu dia cerita serba sedikit tentang bagaimana Luka Sikta dan Kimi Kimo pitching lagu nak featuring dengan orang-orang sebenarnya nama besar dekat local industry. Sangat besar. Okay. So next ada plan untuk featuring dengan international artist. International tu confirm kalau macam ada peluang dan ada ruang tu memang kita orang nak juga. Macam kau bayangkan Eminem tapi rap atas Nusantara punya beat. Melayang bro. Melayang. Aku duk hari-hari fikir macam mana kalau bagi beat ni kat dia. Snoop Dogg layan Nusantara. Kan tiba-tiba West Coast temu pula Pantai Timur kat sini. Bunyi tapi bunyi tak lempung. Gila babas. Benda tu kena fikir dulu. Kena imagine buat, jadi tak jadi tu belakang cerita janji dah buat. Mimpi dulu Mimpi, lepas tu kena angan-angan, kena usaha. Kalau mimpi duduk angan-angan, lepas tu kena duduk nganga je bawah pokok tak jadi kat bro. Dia kena usaha juga. Usaha kena paling penting. Kena buat juga. Alright. Dan lepas usaha, tawakal tu ala Allah. Betul. Yeah. Betul. Da'i Bobby. Ya, Da'i Bobby. Alright. So kita nak tanya sepanjang career Luka Sikta dalam music industry, halangan dan cabaran yang Luka tempuh untuk capai ke tahap hari ini. Any halangan yang rasa macam it's a memorable for you lah. Maksudnya macam pergi studio naik motor EX5 record ke, curi something untuk buat for music, for the love of hip hop, for the love of the music. Curi something tu kan aku tu Kimi. Itu aku ada tengok dia punya interview dengan Azam. Dia curi kaset curi. Tak, dia curi headphone yang ada mic. Masa tu aku ada PC.
Aku ada komputer. Masa tu 2003, 2004 monitor petak besar yang kan. campak kepala mesti mati kan. Masa tu tak ada. Masa tu aku tahu macam mana nak rekod tau. Tak tahu macam mana ajaibnya macam mana aku tahu, tapi aku berjaya lah Untuk record lah. Untuk rekod. Masa tu tak tahu tempo, tak tahu nak adjust tempo macam ni, tak tahu, aku just masuk Yang aku tahu tekan rekod, sini kau masuk. Tulis saat ke berapa kau tahu tak? Okay, 0.31 kau masuk. Wah, macam tu Tak tahu metronom, tak tahu apa. Aku bukan daripada sekolah muzik kan. Memang langgar, tapi masa tu aku tahu rekod. Lepas tu tak ada mic macam mana lah. So fikir pom si Kimi buat job pula kat sisi. Si Kimi buat job. Nah, lepas dia buat job tu memang sampai arwah jugalah headphone tu kita orang belasah. Memang guna kau bro. Bunyi belakang kira janji lagu jadi. Kau faham tak? Tapi proses tu best lah. Proses tu aku dapat eksperimen. Kimi pun dapat cari dia punya tone suara masa tu bro. Masa sebelum kita orang dapat condenser mic. Memang mic mikrofon laptop band cakap memang tak tahu suara kau bunyi macam mana. Sebab kau rap dalam telefon je. Macam tu lah ibarat dia kan. Tapi daripada situ kita orang dapat buat banyak-banyak Kalau siapa yang pernah follow kita orang daripada dulu memang kita orang tahu dia punya quality tu macam ni. Tapi nak sangat jadi lagu sampai macam tu bro. Sampai macam tu, macam release lah, tak apa, keluar je lah. Tapi sekarang aku rasa, aku harap dah tak ada lah. Aku harap dah tak ada lah bro, kalau tak habis. Aku rasa kalau macam budak-budak zaman sekarang, diorang dah start pun diorang dah ada condenser mic sendiri. Tak, sekarang senang. Sekarang open Shopee, mic condenser. Nah, kau satu deres. 200, 400. 2004, 2005 kau buat macam tu tengok. Nak search pun tak tahu kat mana. Betul bro, masa tu aku rasa YouTube pun kurang, macam kurang konten lagi. Betul. Masa tu aku pernah upload satu video. Video tu aku tengah tak tahu, macam tengok je phone aku kan, 2 minit lepas tu aku upload kat YouTube. Aku tak tahu apa aku buat, tapi tak tahu video tu ada lagi ke tidak kat YouTube. 2 minit macam tu. Aku cakap apa benda lah ni, macam mana nak pakai. Kau patut cari tu benda tu. Kau patut cari. Sebab kau boleh tulis kat situ, I've been here since. Ya, betul. So macam boleh flexing. So daripada situ aku first beli mic condenser C1 rasa. Audio Technica C1 ke apa tah nama brand tu, aku tak ingat. Tapi harga dalam 300-400 juga. Sekarang dah 1 lebih lah. Dah paling. Sekarang dah 1 lebih, tapi dulu 300-400 bro. Itu kira paling top lah time tu lah. Itu paling cikai. Oh, itu paling cikai. Itu paling cikai brother. Itu paling cikai brother. Oh, paling itu, cikai. Ya Allah, tak ada ni USB connect bro. Tak ada Direct USB. Mana ada interface. Okay. Betul cikai. Betul cikai. Okay, alright. Tapi daripada situ dapat buat banyak demo. Daripada situ keluar lagu apa aku hantar buat lah. Apa benda lagi, macam-macam lah KTN lah, macam-macam lah benda keluar daripada situ. Lepas tu sesuatu upgrade. So daripada macam mana aku start sampai KL tu cerita lain tak. Masa tu kat Kuantan lagi. Kalau nak cerita kita boleh extend jadi 2 episod. Tu lah, takut dia orang macam tak ada. Okay, nak tanya tuan producer je. Tuan producer, dekat dalam ada berapa orang tu yang sekarang sedang menonton? 16,000 orang 16,000. Terima kasih. Pandai menipu. Terima kasih kepada semua 16,000 sekarang menonton. Okay, yang 16,000 tu tolong subscribe dan share dan like dan komen. Betul. Dan kalau nak tahu Bobby single lagi. Macam mana tahu? Dia tak pergi gym lagi ni. Tuan-tuan dan puan, jangan risau. Dia jangan boleh. risau. Okey, jap kita dapat, kita nak tengok lah ada sedikit komen ke apa ke. Ada komen ke? Ada. Dia cakap Luka sebut nama. Mika Luxin. Nak dekat dah tu. Mika Luxin Mika Luxin, okay. Bukan Hopsin Okay. Luka Beatmaker, awesome, thank you. Macam mana? Siapa? Burung hantu, Steady Lil Syam. Tu nama lama aku. Lil Syam Wah, okey, jap. Sebelum aku terlupa thank you Burung Hantu thank you so much Burung Hantu bagi teringatkan aku. Okey. Macam mana Luka Sikta tu boleh terhasil, terbentuknya nama Luka Sikta? Malik. Macam
General. Okay, macam mana boleh general yang letakkan nama Lucas Sikta tu? Mesti ada sejarah ataupun situasi yang aku nak letak nama kau Lucas Sikta lah. Nah, macam tu. Tu yang aku cakap Adi masa aku Kuantan, lepas tu ada cerita aku ke KL. Nampak kesinambungan dia. Kita live kita sampai pukul 11 malam ni guys. Let's go. Aku tak sabar nak dengar. Dia bab Malik ni aku memang favourite. Okay, sebelum Malik tu aku start kerja sampai KL, aku start mengempat. Lepas tu start kerja dengan Cat Farish. Okay. So kerja dengan Cat Farish dalam 5 tahun. Lepas daripada Cat Farish tu Kimi dapat offer daripada Malik nak buat nukilan. Okay. Lepas tu Afif dengan Azizi Kirana. Lepas tu diorang, lepas Kimi belah dalam sebulan 2 bulan tu, dapat call daripada Karma, diorang nak guna studio engineer, assistant studio engineer. So aku pun dengan selam berbadak pergi lah. Selam berbadak pergi lah. Yakin lah. Si Kimi lah punya kerja sebenarnya. Dia yang macam dia selotok dengan Brother M kan. So target aku kan. So aku pergi. Daripada situ aku cakap, dia tanya nama aku siapa kan. Aku cakap LS. Nah, takkan aku nak beritahu nama Lisham kan. Masa tu dah rebrand lah bro. Masa tu dah rebrand. Tak ada Lisham dah. Dah tak ada. Dah tak ada. So masa tu dah LS. Lepas tu cakap pelik lah nama. Panjangan sikit jadi ada for jadi macam tang macam tu. Jadi tu aku macam okey tak apa, pergi lah. First task dia bagi aku ialah tukar nama. First task after kau masuk? Selepas aku kerja, first task dia bagi aku tukar nama. So aku dapat lah nama Lucas Sikta tu. Ya, macam kenapa dia tiba-tiba bagi Lucas Sikta? Lucas Sikta ni seorang yang influential. Seorang yang boleh mempengaruhi orang lain. Kau jaga-jaga. Saya tak Kau jaga-jaga. Saya takut nanti dia mempengaruhi saya. So nama tu lepas tu ada banyak nama lain lah aku bagi kat dia, tapi dia reject nama lain tu, dia pilih yang tu. Kau buat list name? Aku buat bro, takkan bagi satu je nama, mana boleh bro. At least kena ada 10 nama. Tapi L dengan S tu still maintain. Okay. Macam Kimi datang dekat Malik, dia bagi agenda kan. Betul. Tu nama pendua dia. Tapi Kimi balik semua daripada nama Kimi Kimo. Aku itulah nama aku. Yang dia tengah yang tu je. Sampai bila-bila. Memang tak tukar aku tak tahu jadi apa pula. Okay, aku nak tanya. Tapi ni personal dari aku lah. Tak ada dekat dalam set soalan pun. Personal lah. Nak ada muzik tak? Tak apa, tak payah kot. Okay, aku nak tanya. Kau pernah kena tiaw dengan Brother M? Brother M dia memang kaki tiaw orang. Kaki tiaw orang. Nak kalau kau buat kalau kau buat benda yang tak sepatutnya. Seperti macam pernah buat dah. Of course. Kalau tak grad bro. Betul. Kalau tak grad. Sekarang dah grad kan. Tapi dia punya marah tu bukannya marah macam marah kau nak down dengan kau. Dia nak sayang lah. Dia punya marah tu membangunkan kau. Macam anak jantan kan. Bangun lah. Macam tu. Kalau ada batch Asal tak ada saja. Aku biasalah tak pernah jumpa, tak pernah bersemuka kan. Dan orang duk gembar-gembor cerita tu cerita ni, dan kau adalah ejen paling terdekat sekali yang aku dah berapa lama rasa perasaan macam tu? Tukar. Saya rasa dah lama dah. Saya dah lama nak tanya soalan ni. Tapi saya takut salah orang. So hari ni kita dah dapat peluang. Viewers dekat rumah pun dapat tahu jugalah macam mana Betul. Mesti awak tengok jap siapa boleh kita boleh baca komen dulu. Kimi Kimo ada kat dalam Kimi Kimo, shout out to Kimi Kimo. Patutnya dia ada dekat sini tapi dia tak ada, dia dekat kat belakang tu. Betul. Kat belakang kamera tu. Lucas Sikta yang baju belang-belang kan? Tolong cek balik video klip Zuhud, cek balik Tujuan Nasihat. Lu tak kenal muka dia kot. Kat paper, kat TV. Betul kan? Muka ni lah dekat dalam MV. Aduh. Okay, balik pada cerita kita. Okay, balik. Kita balik Okay, kat mana kita? Aku memang suka macam tu. Aku suka melaut. Kau mempengaruhi aku dah. Kenapa? Nampak. Contoh. Kenapa nama dia Lucas Sikta? Dia mempengaruhi aku. Aku dah lupa apa aku nak tanya dia tadi. Okay, nyatakan soalan anda. Nyatakan. Alright, aku nak tanya the point of view lah. Point of view Lucas Sikta tentang hip hop. Scene hip hop Malaysia sekarang ni. Kita tahu kan tengah hardang. Jangan kena kecam.
Tak ada, okay. 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 Dia punya army bro. Oh, kalah BTS. Bro, Kalau kalah BTS bro. Kalah BTS bro. Kita orang tak pernah masuk meletup, dia masuk bro. Okay. Itu for real bro. Tapi kepada budak 46, budak Pan, aku ingatkan benda aku sumpah ingat benda lain tu. Aku sumpah ingat benda macam serius lagi lah. Sekali dia masuk Pan, nasib baik tak cakap coki. Bro, dia beef dengan Coki. Dia tupak Coki Biggie. Wow. Yes, brother. Come on, brother. Kalau korang tak tahu, tapi dia budak 46, abang sokong. Saya pun sokong juga sebenarnya. Dia sebenarnya kita nak borak sikit pasal budak 46. Kita borak sikit pasal budak 46 ni. Aku rasa dia seorang yang talented lah. Maksudnya walaupun dia serba kelainan upaya. Dia kelainan upaya sebenarnya. Betul, dia special. Dia special. Betul, so betul. dengan apa yang dia buat tu dapat naikkan dia punya moral. Bro, Mark Zuckerberg pun tak dapat nak buat idea yang boleh buat manual slow-mo. Betul. Dia terpaksa pakai digital untuk buat slow-mo. Betul bro. Kempak gila. Orang Malaysia memang mantul semua. Mantul Pak Abu. Budak 46 ni. Aku rasa dah Tiba-tiba Pak Nam. Astagfirullahalazim. Okay, apa tadi tu? Soalan apa tadi? The point of view Lucas Sikta tentang hip hop scene sekarang. Kau jangan gelak lagi. Aku nak cerita ni. Kejap. Apa dia? Burung hantu dia cakap mati-mati ingat keklik. Rupanya budak 46. Aku pun sama bro. Jam. Okay, kita teruskan dengan point of view Lucas Sikta. Alright. Point of view specifically macam mana? Daripada segi muzik ke? Daripada segi dari segi kesihatan hip hop. Sihat sangat bro. Lagi sihat pada engkau. Lagi sihat pada engkau bro. Okay. Obes bro. Obes. Sekarang tengah obes. Sekarang tengah obes. Memang pack darah tinggi, kencing manis, semua dia lah. Betul bro. Penyakit 3 tu ada lah. Semua ada sekarang ni. Cuma aku berharap benda tu macam mana nak cakap Aku harap benda hip hop ni boleh bagi impact lagi kat orang. Contoh macam mana? Contoh macam Siti, dia impact dia keluar, Datuk Siti Nurhaliza, dia impact dia keluar dengan lagu tradisi Melayu. Betul. Contoh kan. So aku berharap ada orang ataupun ada yang generasi yang akan datang bawa impact benda yang sama. Tapi kelainan bukan buat benda yang sama. Kelainan daripada segi itu. Daripada segi konten, daripada segi muzik. Aku berharap benda tu. Sekarang memang obes bro. Memang semua orang kalau boleh mic kat sini. Sambil jalan bro. Sambil jalan pergi CVE. Okay. Sambil jalan. Okay. Mic kat sini. Tak cakap pun saya kau faham tak? Aku malas nak rap. Aku tak pandai rap. Okay. Aku pandai pantun je. Okay. Kau tak yalah kau pantun je tadi kau cakap. Tu pun 4 gerak je kan. 4 gerak je aku pantun. Faham. Kalau Aman kau jangan nak Aman. Aman 100. Aman jangan. Kau jangan Aman. Okay. So Aman much love bro. So shout out. Itu je aku harap sebab aku tak rasa benda ni rotation tau. Season sekarang season hip hop like tak tahu sampai bila, mungkin 2 tahun lagi ke. Lepas tu tak tahu mungkin zaman budak 46 jadi rockers ke. Kita tak tahu benda tu. Okay. Tapi kemungkinannya betul suka kau dengan 46 aku tak Kimi kalau ada kat sini dia akan cerita pasal detail 46 bro. Serius? Sebab dia yang selalu datang studio aku bawa cerita tu. So itulah source info kau. Itulah source info aku. Dia lah makcik bawah. Yang mengupas segala-galanya. Betul. Aku tak tahu apa-apa kan. Syam sini. Budak ni. Apa benda? Kenapa kau nak kacau hidup aku dengan benda ni? Kimi Kimi dia memang fans nombor 1 budak 46. Dia ada dalam grup Telegram. Alright, so kalau budak 46 tengok video ni, yang mana tengok please tag budak 46, cakap Kimi number 1 fan, okay? Betul. Kalau nak buat kolaborasi boleh Legit. Produced by Lucas Sikta. Abang boleh. Budak 46 X Kimi Kimo Lucas Sikta. Datang. Cakap lu. Memang boom. Trending number 1 YouTube channel. So kita balik semula ke point of view tu tadi. Okay, kembali melalut juga ni. Kembali itulah aku harap. Sekarang tengah obes, tapi kita tahu 3 kali kau cakap obes ni, terasa aku kat sebelah ni. Rasa macam nak pergi gym besok.
Tak pun malam ni lepas habis live aku nak cari lah mana-mana Producer rancangan ni tolonglah hantar dekat Celebrity Fitness. treadmill mana-mana tu. Selfie satu je free aku je kot terasa Celebrity sampai Fitness. 3 kali Lucas Sikta cakap obes walaupun hip hop scene sebelah ni obes juga terasa member. So itu ada. Sekarang ni tengah sihat walafiat lah. Walafiat, Cuma kita nak sihat tu biar sihat betul-betul. Bukannya sihat ada penyakit. Yang aku cakap tadi tu. Aku tak nak repeat lah perkataan tu. Nanti kau cakap aku hina kau lagi. Okay. So, tak ada aku gurau bro. So benda tu. Kalau aku rasa kalau budak semua orang dalam scene hip hop boleh faham benda tu, aku rasa benda tu lagi function. Sebab kalau nak cakap kena pakai kabel ke apa, dulu pun aku ada minded yang sama. Oh ni kabel. Tak, sebenarnya kau punya benda tu, produk kau tu kena betul-betul solid. Kalau kau confident dengan produk kau boleh bagi orang confident. Kalau benda tu rezeki kau lah. Kalau tak buat lagi. Betul. Impact lah sebenarnya. Kalau kau bagi impact dekat orang, macam contohnya kalau buat lagu cinta pun kan. Betul. Sebab aku ada macam contoh sekarang ni aku punya terms senang je. Kalau benda tu tak mendatangkan apa-apa impact, aku takkan buat. Aku takkan sentuh langsung. Better aku tak payah sentuh langsung. So tak payah buang masa. Macam tu. So kepada orang yang kat luar sana, yang korang yang buat lagu ke apa-apa, make sure benda tu at least bagi impact. Kalau tak kat semua orang, at least dekat circle korang lah. Kau faham tak? Ya, yang terdekat dulu lah kan. Sebab kita tak boleh nak go mass. Betul. Kita kena go benda tu kita punya slowly. circle. Ya, faham. Tapi kalau nak mass effect boleh lah. Call Bobby. Mass effect. Mass effect Okay, kita teruskan lagi. Saya betul-betul rasa macam nak kurus lepas ni. Okay, tak apa. Kita tanyalah Kimi kat rumah. Kimi dekat belakang tu ha. Okey, nak tanya Lucas Sikta lah. Next project, upcoming project yang bakal dirilis. Upcoming project boleh minum silakan. Minyak prop. Memang prop. Memang prop, tapi nak minum lah. Tak ada okay. masalah pun. Boleh buka kan? Tolong bukakan. Okey. Sweet. Kejap tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Nampak. Bergunanya orang macam Bobby ni. Nampak letak atas perut? Yes. Aku ada holder atas perut. Ada holder bro? Ada holder, dia macam model apa? Aduh lah. Aku ingat Lucas Sikta ni serius orangnya. Gentle. Aku ingat jenis yang macam tak boleh nak buat gurau lah kan. Sebab itu aku pernah jumpa dia dekat Uptown, kalau kau ingat lagi lah, Uptown Section 24. Aku cakap, ini Lucas Sikta ni macam gila. Ini macam Baal. Kira aku kenal Baal. Aku kenal Baal. Boleh aku salaman. Tapi macam aku cakap, boleh tahan ke? Okay, garang nampak macam serius. Masa tu MNC. Nampak tak? Masa tu mood MNC bro. Sekarang Nabil ke apa? Sekarang macam kelakar terlebih. Nabil macam tak masuk Nabil tu, tapi boleh sikit lah. Okay. Dia macam dulu Aku sebenarnya dulu gabun. Okay. Aku tak pakai spek dulu. Betul. So kalau orang tegur, aku macam yang kadang kalau aku angkat tangan, kadang orang tu salah tegur, orang salah belakang. So aku macam macam tu je lah. Kau faham tak? Dia macam Luman Podolski tapi versi aku. Ya bro. Macam tu. Okay, faham. Aku faham. Tapi Luman Podolski sebenarnya friendly gila. Ya, faham. Betul. Kau pernah jumpa Luman? Pernah. Dan dia pernah tegur aku secara tiba-tiba. Dia pusing belakang. Bro, hai. Macam tu. Aku cakap, wow. Nampak? Makan-makan pun seorang. Aku macam terkejut kat tiba-tiba dia tegur. Okay, tapi yang panggil sayang. Sedih sangat tu. Sedih kan? Sedih tu. Lagu dia sedih tapi catchy. Aku suka. Sebenarnya dia nak nyanyi lagu macam balada, John Legend. Dia? Macam mana boleh macam mana boleh tersadung masuk hip hop? Aku tak tahu. Itu mesti method dia bedal jelalabu. Aku tak tahu lah bro. Aku macam jumpa dia, aku ingat dia jenis macam, aku nak buat lagu tak? Tak, dia nak buat lagu serius. Buat lagu pasal kehidupan. Bunga matahari. Macam lain je bunyi. Tiba-tiba makan-makan pun seorang. Rama-rama. Rama-rama. Memang topik-topik macam tu je lah. Memang topik macam kehidupan lah. Dia tak flora and fauna. Flora and fauna. Faham? Recycle lah selalu. Okay, selesai. Alam sekitar. Okay. Aku dah lupa dah benda aku cakap sebenarnya. Guys, this is not what we plan, but I think kita ke jalan yang kita ke jalan yang benar. Kita jalan benar. Stay tune. Masih tengok kita dah nak habis dah. Dah habis. Kita dah habis. Nak habis dah. Tapi soalan aku tadi kau tak jawab lagi. Apa dia? Soalannya
upcoming project. Oh. Kau tengok, aku tanya dia upcoming project, tahu-tahu sampai mana tadi? Luqman Podolski makan-makan pun seorang, tak ada panggil sayang apa tiba. Ujung tahun ni insyaAllah ada keluar satu single insyaAllah. Ujung tahun Ujung tahun ni. Tarikh bila tak tahu Tarikh belum lagi. Belum dicop lah. Nak cakap time lagu macam mana pun tak boleh lagi. Dengan siapa pun tak boleh lagi. Wow. So boleh cakap lagu akan keluar lah hujung tahun ni. Tunggu je lah. Mungkin keluar lagu dengan Adri KRU. Awas. Awas para. Kau dekat dancer dia dulu kan? Akulah yang buat head spin masa dia perform dekat AJL tahun 2002 tu. Papa. Masa tu Masa tu lah. Okay, aku nak producer suruh kita baca lah. Mana? Seorang Luqman. Selalu siapa yang kutuk-kutuk aku kat komen ni esok mati kepala kena gilis dengan trailer. Weh, marah sangat tu. Marah now? Marah sangat tu. Apa tu? Man Ball TV, Sufian Suhaimi handsome. Sekejap. Salah channel lah. Apakah kita? Ke engkau yang Sufian Suhaimi? Tak, lain. Okay. Aku tak boleh kalau panggil aku Biggie ke Bob AF ke Luka Sikta ke. Okay, Luka Sikta. Okay. Alright. So itu juga yang kau punya next release yang upcoming betul-betul yang paling latest Ujung lah. Tahun. Ujung tahun. Ujung tahun. Tengah disiapkan sekarang tengah susun batu-bata tu. Itu single ataupun tengah simen. Single ataupun dengan Kimi? Ataupun album? Single lah. Yang tu next third single rasanya kot yang tu. Dah 3 kali ya single? Sebelum ni. Kau boleh tak aku nak cakap ni? Nampak aku mempengaruhi dia balik. Aku boleh layan, tak ada hal. Aku boleh layan. Boleh layan. Tapi takut sampai pukul 12 lah. Orang nak balik. Okay. Kedai tutup pukul 11. Okay. Next single apa dia pula? Next single pukul 4. Next single pukul 4. Sekejap, aku nak kira lagu ni. Sekejap. Okay, Gong Negara. Okay, Tujuh Nasihat Zuhud, Tujuh Nasihat. Okay, single yang keempat. Betul lah, pukul 4. Single yang keempat. Yes. So maksudnya itu akan di-conclude jadi satu album ataupun? Belum lagi mas. Iya pak. Iya belum lagi mas. Iya gitu. oke. Ya nggak apa-apa kan. Pokoknya harus tebeng. Okay. Lepas pada single ni akan ada satu lagi single yang tu kita akan keluar sekali dengan album. Okay, so maksudnya akan ada album dari Luka Sikta dan Kimi Kimo. Betul, begitu. So guys, please stay tuned sebab aku rasa memang next song pun mesti orang dah tahu dah macam lagu You All akan ditunggu-tunggu. You Alls. Lagu You Alls. Okay. I Alls memang minat. I Alls minat You Alls. Harunya kita. Haru sangat lah. Okay, aku tak nak mengarut dah. Any last words from you? Any last words? Last word from me is kepada penggiat-penggiat muzik tanah air, hip hop. Silalah buat dan jangan berhenti, dan make sure benda yang korang buat tu jangan buang masa. Peace. Kata-kata hikmah ni diberikan daripada Luka Sikta. Alright, so kita ada sedikit cenderahati. Giveaway. Cendera hati. Kau tengok dekat aku punya cue card ni mana ada soalan je, tak ada pun. Cedera tau hati selepas diberitahu. Minta maaf. Okey, tapi untuk awak ada juga kejap lagi. Oh ya ke? Ada. Janganlah. Sabarlah. Satu-satu boleh. Janganlah macam tu. Tak suka. Okey. Okey, satu soalan daripada satu ke dua? Satu. Satu je. Confirm satu je. Wow. Ini baru launching semalam. Okay, alright. Okay, ini boleh masuk. Benda tu. Okay, kita ada macam biasa ada baby. Alright. Apakah? Okay. Sejenis apakah? Okay, ni kotak hitam. Okay. Black box. Yang ni yang pilot selalu guna ke? Airplane? Bukan. Okay. Itu lain. No. Okay. Alright, so dalam box ni ada flavor.
Ada flavor. Flavor vape. Aha. Okay, yang baru di launch semalam. Semalam Yes, dan launch kat mana tu? launch dekat rumah Datuk Fazli Yaakob. Oh. Dan ini ada juga kek ke dalam, ada kek ke? ada. Hmm. Okay, so ni COF dan Datuk Fazli kira macam joint venture lah. Dia Oh, dorang JV. JV. Macam JD dekat Wang Utama. Collaboration. Kolaborasi. Kolaborasi. Okay, Alright, so dia baru keluarkan 5 flavor, which is yang dia punya resepi sendirilah, Datuk Fazli sendiri. Ada onde-onde. Onde-onde. Ada masak lemak daging salai. Ini Ini flavor vape, okay? Salai. Masak lemak daging salai. Kita ada watermelon lychee. Habis. Kita ada croissant. Apa? Croissant. 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 Yes, gitu croissant. Alright. Okay. Dan kita ada juga strawberry rose milk ataupun orang Melayu Banjar panggil Sirap Bandung. Sirap Bandung. Sirap Bandung. Dan dia datang dengan 2 type, iaitu freebase dan juga HTPC. Sekejap, freebase tu apa? Aku pantang tengok free ni. Freebase. Base percuma. Base percuma. Base percuma Base dia percuma. Betul. Kalau hey, tak apalah. Coba. Nanti kena ban pula. Okey, tak apa. Kita teruskan. Alright, so kita akan bagi giveaway ni dekat viewers. Okay. Satu soalan daripada Lucas Sikta. Anything about you. Oi. Ataupun anything about me anything about Lucas Sikta ataupun music career ke apa ke. Macam contohnya Lucas Sikta selalu pergi masjid pakai kasut ke selipar. Macam tu contohnya. Wow. Macam tu lah contoh soalan. Wow. Contoh soalan. Wow sangat. Kalau pergi masjid pakai kasut ke selipar. Zaz. Tut melodi. Okay, jap. So aku kena bagi ni. Satu soalan. Okay. Yang mana akan dapat yang jawab tepat, padat, mampat, lipat, dia akan dapat. Apa? Kalau kurang padat? Kurang padat tak dapat. Kita akan ambil yang betul-betul ngam-ngam. Sebab harga box ni berapa? RM3.100. Wow, tu tunjuk tak di hand sign. Yo. Macam kat RTM TV1 tu kan. RTV. Dia dekat bawah. Aku dah tak pandai hand sign dah. Tak pandai. Aku langsung tak pernah tahu pasal hand sign. Tak pandai. Alright. Satu soalan. Yes. Soalan dia berbunyi. Oh, aku je. Okay. Soalan dia berbunyi begini. 7 nasihat. Okay. Bilakah 7 nasihat dilancarkan music video? Nak kena spesifik kan? Tarikh. Masa. Alright. 2 minit dari sekarang kita tengok siapa yang jawab tepat dan padat. Sekarang. Okay. Alright. Kita akan tunggu, kita akan borak dulu. Okay. Kita tengok baca-baca komen. Oh, Kimi ML sama dorang band Padil kah? Siapa ni? Sampai dalam ni kau borak ML Kimi. Weh, dia on PUBG. Tolong add Syarif Syarul S22 besar, okey? Saya rank platinum. Platinum 1. Kena platinum tu memang kena muka sekali lah. Platinum 1. Wow. Saja nak riak sikit. Okey. Dia ada orang cakap flavor macam packaging EO yang living. Wow. Apa tu? EO yang living apa? EO aku tak tahu. Essential. Tak pernah pakai. Bukan, producer macam tahu banyak ni. Essential oil. Apa? Essential oil. Essential oil. Mesti brand Taiwan tu. Essential oil. Okay. Alright. Diorang ni aku rasa diorang tak tengok kita punya interview ni. Diorang borak PUBG. Aku rapper underground yang kurang nampak tu, yang putih tu aku. Sekarang Sufian Suhaimi. Lepas tu dia cakap lembutnya. Lepas tu dia cakap push rank. Tak, aku rasa kita dah merapu kat sini, tapi dia orang lagi merapu ni. Betul. Muhammad Zubairi, gila betul lah Lucas Sikta ni. Dia cakap kau gila, babe. Bro, Luka bro. Come on. Bawa. Jawapan. Ni Muhammad Zubairi, Luka dah kahwin ke? Lepas tu tak payah tunggu Luka jawab. Dah ada orang jawab. Dah. Okay. Apa idiot? Ni burung hantu. Okay, alright. Nampaknya kita dah dapat jawapan. Burung hantu cakap 7/7 2020 7 minit malam. Mantul bosku. Benda dah release. Kan? Benda dah release. Kan? Betul ke 7/7? Betul.
Betul. Betul. 7 malam. Betul. Betul. Music video bro, bukan lagu. Oh. So betul. Betul. Burung hantu. Okey. Burung hantu tahniah sebab dia Isap Vape tak? Burung hantu dikenal tak? Aku rasa burung hantu sekarang semua Isap Vape. Isap Vape semua burung hantu Isap Vape Dia support apa agak-agak? Aku rasa yang macam nano stick. Memang ngam. Flavor ni memang masuk sangat dengan nano stick ke, apa stick ke, drum stick pun semua lepas. Drum stick tu yang penting ada tempat nak isi lubang masuk flavor je. Yang penting? Yang penting ada lubang nak masukkan flavor. Orang tak panggil cartridge Cartridge. Boleh pula dia betulkan aku. Okay, so tak apa. Itulah dia tadi. So tahniah kepada pemenang kita Burung Hantu. Jangan tidur lewat malam ni, Okay, dan please DM HMO bagi alamat, nombor rumah. Kalau boleh kau bagi nama penuh nama penuh. Nama Burung Hantu. Jangan nak tiba-tiba Burung Hantu jadi postman tu dia santau kau aku tak tahu. Dia santau aku tak tahu. Alright, so tahniah kepada Burung Hantu dapat giveaway ni. Alright. So kita ada cendera hati Cendera hati dah sampai masa cendera hati Okay. Ada sedikit cendera hati daripada COF kepada Lukas Sikta. Okay. Ada 2 limited edition ni daripada COF dan juga baju. Harap Lukas Sikta berminat untuk memakainya. Mak, saya menang kereta. Mak, saya menang motor. Kau tengok yang iklan Tokat Ali tu. Kau janganlah. Saya menang motor. Saya menang motor. Okay, tak apa. Kita teruskan. Teruskan. Alright, okay. Teruskan. So, tak ada teruskan dah sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Tadi sejujurnya awal-awal saya rasa nervous dan agak macam intense sebab tak pernah berborak secara personal dengan Lukas Sikta. Berapa lama rasa intense tu? Daripada pukul 8.30 tadi. Kau sampai kedai makan tu aku dah start dah. Oi, memang nak borak. Bukan rasa macam kena ada muscle sikit. Tak ada. Bukan. Nak borak apa dengan Luka malam ni? Aku tak tahu. Aduh. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bukan lancar Lancar. R. Okay, R. Producer tak boleh sebut R. Producer bukan setakat R tak boleh sebut. Banyak benda lain tak boleh sebut. Tak apalah, kita teruskan. Continue later. Alright. Okay. So aku rasa sampai sini saja. Sampai di sini saja waktu kami bersama dengan kalian. Terima kasih kerana sudi menonton episod kali ini yang dibawakan oleh HMO, dan terima kasih HMO kerana membawa Lukas Sikta ke sini. Hoi. Tak apa, teruskan. Aku bagi peluang. Lukas Sikta ni. Aku bagi peluang. Ni Lukas Sikta. Oh, ni Lukas Sikta. Okey. So terima kasih kerana membawa Lukas Sikta ke sini. Jauh dia berjalan tadi. Nampak peluh tadi tu. Nampak peluh tu. So semoga kalian nanti kita wish Lukas Sikta semoga kurus cepat. Amin. Dia cilok gua punya closing tu. Okay, sebelum kita closing Sebelum kita closing dengar cerita nak payung 16. Aduh, kena payung 16 lah bro. Aku sebenarnya drag tadi tu sebab tak nak buat. Tak boleh lari. Tak boleh. Aduh. Boleh tak? Boleh tak? Guys yang dekat rumah, nak tengok tak Lukas Frita? Aku nak cakap Lukas Sikta freestyle. Oi, tak freestyle mana? Tak apa, kita buat freestyle, okay? Okay. Alright, so sebelum kita closing, kita nak dengar dulu Lukas Sikta punya 16 bars, okay? Okay. Alright. Try, okay? Alright, let's go. Try. Okay, aku tak nak masuk campur Aduh. Aku letak mic Aduh. Ya. Hey, one sip. Hey, one sip. Tukar vibe dalam lagu macam tukar gear. No fear, bila live dentum laju tak payah pandang rear view. Hanya tangan dan kasihku macam kena pandu. Lalu mereka semua bagai tagih candu. Dengar takkan puas, nak yang lagi buas. Berapa makin luas, sayap kupas kau tumpas dengan aku. Boleh kira berapa lagu kau laku dalam waktu terkini yang hampir dengan kami. Nada boleh tengok sendiri, tak perlu kata-kata. So semua jadi bimbo lain limbo dengan King Kong. Ku kumpul hasil timbunan gegasi macam King Kong. Gegasi macam King Kong. Okay. Gegasi macam King Kong. Bila King Kong dia tepuk badan aku, tak apalah, aku tahu aku tak laku. Alright. Okay, itu saja daripada saya, Bobby D dan Lukas Sikta. Terima kasih kerana
setia menanti sampai ke hujung rancangan. Kami masih lagi akan bersiaran secara langsung minggu depan, dan jangan lupa please share, like, comment, subscribe, because ini hip hop kita. Aku tak tahu. Ini hip hop kita, support lokal, okay? Peace out. Assalamualaikum. Yeah. Woo.